Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Seterusnya, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya menjemput Ustaz Muhammad Fahmi bin Yusof Lenggoy untuk memimpin bacaan doa. Tafadhal mashkuran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan aw mahruma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, berkatilah dan permudahkanlah program kami pada hari ini dan limpahkanlah rahmat sepanjang program ini berlangsung. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini dilancarkan sehingga ke hujungnya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Saiti bin Fakhri, selaku pengerusi majlis pada hari ini, akan menemani anda selama 2 jam bagi sama-sama mendengarkan taklimat berkaitan program Siswazah yang ditawarkan oleh pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ini merupakan program anjuran Miftah, yakni Majlis Muafakat Anak-Anak Pahang Mesir, dengan kerjasama Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Pahang dan pihak Universiti Islam Antarabangsa UIAM untuk memperkenalkan program ijazah siswazah yang ditawarkan oleh pihak universiti. Diingatkan kepada para peserta untuk meletakkan mic masing-masing pada tetapan senyap bagi mengelakkan sebarang gangguan bunyi kepada barisan tetamu kita pada hari ini. Sedikit pencerahan tentang atur cara majlis. Setelah kata-kata aluan daripada pihak pengarah program, yakni Ustaz Muhammad Haikal Izhan bin Azman, kita akan dipendengarkan dengan kata alu-aluan daripada kemudian kita akan teruskan ke sesi yang seterusnya, iaitu taklimat daripada Puan Maswa Mukhti binti Mukhti. Kemudian kita akan pendengarkan kata-kata daripada Dr. Nur Amali bin Muhammad Daud yang bakal menggantikan tempat Profesor Ida yang tidak dapat turut serta bersama-sama kita pada hari ini atas urusan yang tidak dapat dielakkan. Kemudian kita beralih ke slot yang seterusnya, iaitu slot sembang santai bersama pelajar. Tetamu khas yang kita jemput adalah Encik Alif. Kemudian sebelum majlis diakhiri, kita ada slot yang terakhir, iaitu slot sesi soal jawab. Ketika itu para peserta dibenarkan untuk membuka mic untuk bertanya secara langsung kepada para barisan tetamu kita. Baik, diingatkan kepada para peserta bahawa pihak UIM ada sediakan link Google Form untuk para peserta berikan maklumat masing-masing supaya dapat pihak universiti follow up atas program yang diminati oleh pelajar. Baik, untuk tidak membuang masa lagi, saya menjemput pengarah program, iaitu Ustaz Muhammad Haikal Izhan bin Azman, untuk menyampaikan sepatah dua kata.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis, yang dihormati ahli panel kita, Puan Maswa binti Mufti selaku Timbalan Pendaftar Pusat Pengajian Siswazah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, setinggi saya Muhammad Aikai Izzah bin Azman selaku Pengarah Program Siswazah Universiti Islam Antarabangsa dan juga selaku Setiausaha Ekonomi dalam Miftah, iaitu Muafakat Anak-anak Pahang. Di sini saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Maswa kerana sudi untuk berkongsi dan memberi panduan kepada kami untuk meneruskan pelajaran dalam bidang sarjana. InsyaAllah saya berharap program ini dapat memberi manfaat kepada semua yang hadir dalam program ini dan dapat memberi sedikit semangatlah untuk semua terus lanjutkan pelajaran dalam bidang peringkat seterusnya. InsyaAllah sampai ke tahap yang tertinggi. Tanpa buang masa, saya kembali kepada pengurusi majlis. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Haikal atas kata-kata beliau sebentar tadi. Untuk tidak membuang masa, saya menjemput seterusnya, saya menjemput Puan Maswa Mufti yang merupakan Timbalan Pendaftar Pusat Pengajian Siswazah UIAM. Beliau berlatar belakangkan ijazah sarjana muda psikologi yang berasal daripada Temerloh. Dijemput Puan Maswa untuk menyampaikan taklimat beliau. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Brother Sayuti Fakhri, Ustaz Haikal Izzahan sebagai pengarah program, kerjasama di antara Miftah dan juga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan Majlis Agama Islam Pahang. Kalau tak salah saya tadilah di awal tadi diterangkan. Okey, dan juga semua komiti yang berhubung dengan saya semenjak minggu lepas, dan juga ahli jawatankuasa yang terlibat dan adik-adik semua yang sekarang ni pelajar Malaysia yang berada di Mesir. Okey. Kenapa saya ataupun pihak UIAM ingin mengadakan program ini pada awalnya? Kerana kami mendapati bahawa ada permohonan bagi menyambung pengajian di peringkat sarjana dan juga kedoktoran daripada kalangan pelajar-pelajar Al-Azhar di Mesir terutamanya, dan ada juga daripada pelajar-pelajar yang dari universiti yang lain juga. Cuma saya tengok macam permohonan ini tertumpu cuma kepada program-program tertentu sahaja. Sedangkan UIA juga menawarkan beberapa program lain yang mungkin boleh menarik minat adik-adik dan juga boleh memberikan pengalaman yang lebih different perspektif dalam bidang yang berlainan. Okey. Sebab itu kita cuba untuk mendapatkan maklumat daripada Ustaz Khairul Anam untuk berhubung dengan pelajar di sana. Jadi sekarang ni saya akan share slide saya dulu. Okey, kita namakan program ni Santai Bersama Pelajar Malaysia di Mesir. Okey, akan dipresentkan oleh saya sendiri, Maswa binti Mufti. Ke nak saya cakap Pahang? Nak saya cakap Temerloh ke? Okey, campur-campur lah boleh ya. Cakap Arab, saya tahu yang saya tahu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila Jamiah Islamiyah Alamiyah Malaysia. Itu je yang saya tahu. Okey.
Okey, kalau ikutkan kita sepatutnya ada penerangan sesi peraluan daripada Prof. Hida tadi disebabkan dia tak dapat hadir, dan Dr. Amali juga tadi ada kesempitan sikit. Jadi saya mulakan dulu program kita hari ini. Sedikit latar belakang berkenaan dengan UIA. UIA adalah Universiti Islam pertama yang ditubuhkan di Malaysia pada 20 Mei 1983 oleh Kerajaan Malaysia dengan kerjasama beberapa kerajaan Islam termasuk OIC lah. Okey, kita mempunyai 5 kampus utama, okey, yang mana kampus utama adalah di Gombak, UIA Gombak. Yang keduanya di Kuantan. Kita juga ada kampus Kuala Lumpur. Kalau kamu tengok gambar tu nampak macam binaan Spain ya, Cordoba tu, itu adalah kampus Kuala Lumpur. Kita ada juga kampus baru yang agak baru di Pagoh. Pagoh ini adalah education hub bagi pengajian bahasa dan juga dia macam perkumpulan universiti-universiti di situ. Bukan sahaja UIA yang ada di hub itu, tetapi juga macam UTHM, universiti lain. Okey. Dan kampus kita yang terakhir adalah kampus kampus Gambang lah, asasi kita di Gambang. Okey. Warga UIA, populasi kita sehingga 1 September 2021 adalah sejumlah 22,246 orang pelajar. Okey, daripada 22,000 tu 18,000 adalah warga negara Malaysia. Yang bukan warga negara adalah 4,219. Dan yang mengambil program sarjana muda 16,545 dan mengambil program sarjana dan kedoktoran dalam 5,000 plus lah. Okey. Okey. Dan sehingga kini pencapaian UIA, saya rasa di kalangan adik-adik juga memang dah familiar kan? Setengah-setengah daripada kamu pun dah familiar dengan UIA. Okey, dan kamu tahu macam UIA memang adalah universiti Islam yang pertama ditubuhkan di Malaysia, dan alhamdulillah tahun 2020 kita telah dianugerahkan sebagai pemenang bagi Sustainability Institution of the Year, Green Gown Award International. Dia relate kepada Sustainable Development Goal. Pembangunan yang lestari. Okey. Sebab kita banyak terlibat dengan program-program yang melibatkan masyarakat dan juga program-program yang menjaga alam sekitar. Okey. Dan juga kita juga dinamakan sebagai finalis untuk program 2020 Sustainable Institution of the Year. Dengan program KAED yang mana kita membuat program bekerjasama dengan orang asli. Okey. Okey. Next, pengiktirafan antarabangsa yang kita dapat baru-baru ini adalah kita sebagai RCE Greater Gombak, yang mana perakuan keterlibatan UIA memperjuangkan matlamat pembangunan yang berkesan di bidang pendidikan, Sustainable Development Goal tadilah. Okey, kita mengkaji balik falsafah pendidikan negara dan sebagainya, dan kita cuba melibatkan seluruh masyarakat dalam universiti untuk sama-sama humanizing education, memanusiakan pendidikan. So apa dia memanusiakan pendidikan? Jadi kena datang ke UIA untuk tahu lebih lanjut lah. Okey. Okey. Next, ini kuliah-kuliah yang kita ada. Saya punya presentation ni ringkas je. Okay, kuliah-kuliah yang kita ada yang non-science. Okay, kita ada Ahmad Ibrahim Kuliah of Law, Kuliah of Architecture, Kuliah of Economics and Management Sciences, Kuliah of Education, Kuliah of Engineering,
Kuliah of Information, Communication and Technology, Kuliah of Islamic Review Knowledge and Human Sciences, Institute of Islamic Banking and Finance, International Institute of Halal Research and Training, International Institute of Islamic Thought and Civilization, dan Kuliah of Languages and Management. Kuliah-kuliah yang disebutkan di atas dan institut yang disebutkan di atas semuanya letaknya di Gombak. Cuma Kuliah of Language and Management tu di Paguh. Okay. Ini yang kuliah sains, okay. Kuliah of Allied Health Sciences, Kuliah of Dentistry, Kuliah of Medicine, Kuliah of Pharmacy, Kuliah of Science dan IIUM Teaching Hospital. Ni yang kita ada di Kuantan lah. Okay. Okay. Jadi mungkin kamu setakat ni yang saya tengok kebanyakan pelajar-pelajar daripada Al-Azhar ni dia banyak memohon kepada Master of Islamic Review Knowledge in Fiqh and Usul Fiqh, Master of Islamic Review Knowledge in Quran and Sunnah Study dan Master of Islamic Review Knowledge in Usuluddin and Comparative Religion. Kebanyakannya lah tiga bidang ini sahaja. Tetapi kita sebenarnya juga mempunyai Master of Halal Management, Master of Islamic Banking and Finance, Master of Islamic Thought and Civilization, Master of Arabic Studies, Master of Teaching Arabic for second speaker, for specific purpose, Master of Education Teaching Arabic for non-Arabic speaker, dan Master of Teaching Arabic as a second language. Okey, maknanya ada banyak lagi program yang mungkin boleh di-apply dan mungkin kamu lebih berminat. So untuk macam for example macam Master of Halal Management tu, kalau dulu-dulu kita cuma buka by research, tapi baru-baru ni kita ada memperkenalkan by mode campuran. Mode campuran yang mana kamu belajar beberapa subjek dan setelah itu kamu akan buat research. Jadi untuk halal management ni sebenarnya banyak bidang yang kamu boleh pergi, okey, bekerja dalam industri halal, menjadi halal auditor. Dan bidang ni untuk saya macam bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia adalah adalah agak baru. Jadi memang orang kata apa, menjadi tarikanlah kepada pelajar-pelajar untuk mengikuti bidang ini. Jadi mungkin daripada sekarang kamu boleh tengok apa dia potensi di bidang halal ini, kan? Okey. Yang keduanya Master of Islamic Banking and Finance. So Master of Islamic Banking and Finance ni memang bagi mereka yang mengambil fiqh dan usul fiqh di sana, okey, you boleh apply untuk masuk ke bidang Islamic Banking and Finance. Sebab dia tidak memerlukan background macam kamu kena ambil accounting ke, kamu kena ambil business admin ke. Dia tidak memerlukan itu sangat, tetapi bila kamu masuk, kamu akan kena belajar 1 subjek syariah dan 3 subjek dan 4 subjek macam ekonomi lah, ekonomi dan accounting, supaya kamu boleh mengikuti program Islamic Banking dan Finance tu nanti. Dan ini memang peluang pekerjaan dan bidangnya sangat luas lah, kalau not only in Malaysia, bukan sahaja dalam Malaysia tapi juga di luar negara. Memang dan UAE sendiri, Institut Islamic Banking and Finance kita sendiri memang terkenal di dalam bidang inilah. Okey. Yang ketiganya Master of Islamic Thought and Civilization. Yang ini dia menjuruskan kepada Islamic perspektif, tapi tidak semestinya di dalam bidang Islamik. Tidak semestinya research title kamu tu di dalam orang kata apa, Islamic title sahaja. Cuma mungkin kamu nak menggarapkan perspektif Islam di dalam itu. Sebab ada juga calon-calon daripada undang-undang, calon-calon daripada ekonomi yang buat tesis dia tapi berlandaskan perspektif Islam. Jadi kita boleh terus pergi kepada Master of Islamic Thought and Civilization lah.
Yang lain-lain tu macam pengajian dalam bahasa Arab, pengajian dalam bahasa Arab, yang mana pembelajaran dan pengajaran memang 100% di dalam bahasa Arab. Jadi untuk pelajar-pelajar daripada Mesir, saya rasa tak ada masalah lah kan nak belajar dalam bahasa Arab. Kalau macam saya ni memang susah lah kan. Dan pengajian Master of Islamic Revealed Knowledge yang 3 penghususan tadi pun memang pengajaran 100% dalam bahasa Arab, penulisan tesis juga di dalam bahasa Arab. Okey. Selain pada program di peringkat master, program di peringkat kedoktoran juga dalam bidang yang samalah. Yang ini saya tidak senaraikan program kedoktoran, tapi dia ada juga program kedoktoran, Doctor of Philosophy in Islamic Revealed Knowledge and Heritage, Fiqh and Usul Fiqh. Macam tu. Doctor of Philosophy Islamic Revealed Knowledge in Quran and Sunnah Studies, Doctor of Philosophy Islamic Revealed Knowledge, Usuluddin and Comparative Religion. Okey, dan dia ada 2 mode pengajian lah. Okey. Okey. Seterusnya syarat kemasukan yang kita telah tetapkan sangat mudah sebenarnya. Ijazah sarjana muda dari institusi yang diiktiraf sanad universiti, yang diiktiraf sanad UIA lah, dengan CGPA 2.75. Tapi saya tahu Al-Azhar dia pakai percentage kan. Al-Azhar dia pakai percentage, jadinya dari segi percentage yang kita terima adalah 65% dan ke atas. Okey. Kalau bawah daripada 65%, markah pengajian kamu, kalau kamu ada pengalaman bekerja pun kita masih boleh ambil kira. Ini untuk macam kalau macam mungkin kalau kamu mungkin tidak immediately sambung belajar, mungkin kamu bekerja setahun ataupun 2 tahun dulu, maknanya kita boleh ambil kira pengalaman bekerja itulah. Okey. Dan juga grade jayid, good jayid dalam bidang yang berkaitan. Kamu punya ijazah tu, ijazah sarjana muda tu kena dari bidang yang berkaitan. Tapi ada juga program-program yang tidak memerlukan bidang yang berkaitan. Macam yang saya kata tadi, kamu walaupun daripada bidang apa, kamu boleh apply untuk halal management studies. Okey. Kamu juga boleh apply untuk Islamic Banking and Finance. Okey. Kita ada juga macam Master of Library Science. Those yang macam memang ulat buku, jenis ulat buku dia memang nak kerja dekat library, dia nak duduk kat library, boleh apply untuk Master of Library Science. Okay. Okay. And then itu untuk mereka yang ingin memohon bagi program sarjana. Itu dia punya syarat kemasukan dia lah. Tapi untuk mereka yang ingin memohon untuk program kedoktoran, selain daripada syarat ijazah sarjana muda tadi, yang dengan CGPA ataupun percentage yang kita nyatakan tadi, dia kena ada juga ijazah sarjana lulus dari institusi yang diiktiraf oleh Sanad University. Okey. Diiktiraf oleh Sanad University, macam Al-Azhar tak ada masalah lah, memang kita tahu memang diiktiraf. Okey. Dan juga kertas cadangan penyelidikan bagi yang memohon mod penyelidikan. Kena bagi macam yang saya kata tadi, ada yang Islamic Thought and Civilization tu, sebab mod pengajian dia adalah penyelidikan, jadinya dia mesti ada kertas cadangan penyelidikan. Mesti dihantar semasa permohonan. Okey. Keperluan kepada bahasa. Okey, bahasa. Sebab bahasa rasmi di UIA adalah bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Jadi kita memang menetapkan keperluan pemahaman 2 bahasa ini. Yang pertamanya bahasa Arab. Okey. Bagi pelajar-pelajar yang bergraduasi daripada negara-negara Arab, okey, seperti contohnya Saudi, Mesir, Qatar, UAE, kan, negara yang
menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pertama, mereka akan dikecualikan daripada menduduki peperiksaan bahasa Arab. Okey. Bagi bahasa Inggeris pula dikenakan syaratnya, okey, sama ada kamu mengambil peperiksaan IELTS. IELTS yang diorganize oleh British Council ataupun EPT. EPT ni English Placement Test yang dijalankan oleh UIA sendiri. Okey. EPT bagi mereka-mereka yang membuat pengajian dalam kerja khusus, dia perlu mendapatkan EPT ataupun IELTS band 6. Sebab macam saya cakap tadi, walaupun dia 100% dalam bahasa Arab, tetapi ada setengah-setengah subjek diajar dalam bahasa Inggeris. Jadi dia kena juga faham bahasa Inggeris. Kalau dia ingin menulis tesis dalam bahasa Arab, jadi EPT tu direndahkan kepada level 3 sahaja. Okey. Ini untuk yang membuat mood penyelidikan lah. Okey. Seterusnya kita ada mod pengajian, kita ada 3 mod, iaitu kerja khusus, mod campuran dan mod penyelidikan. Dan tempoh pengajian bagi sarjana adalah selama 2 tahun dan kedoktoran selama 3 tahun. Dalam 4 semester, untuk sarjana dalam 4 semester dan kedoktoran dalam 6 semester. Tetapi di UIA ni kita macam ada keunikan sikit sebab kita ada semester yang pendek. Kalau di sana mungkin summer break kan, musim panas, cuti musim panas. Dekat kita ialah cuti juga, tapi boleh kalau siapa yang nak orang kata apa, belajar pada semester tersebut, semester pendek yang cuma 3 bulan sahaja, dia boleh mendaftar untuk belajar. Jadinya ada setengah student dia memang very motivated, dia memang sangat bermotivasi, terutama pelajar-pelajar sarjana muda lah. Dia memang memenuhi masa cuti dia yang masa semester pendek itu dengan mengambil 2 subjek, dan dia akan habis dia punya tempoh pengajian lebih cepat daripada kawan-kawan dia yang lain lah. Ada yang macam saya sendiri, saya habiskan tempoh pengajian saya dalam 3 tahun setengah. Sedangkan dia punya orang kata apa, tempoh maksimum dia adalah tempoh normal bagi seorang pelajar untuk bergraduasi adalah 4 tahun kan. Tapi disebabkan saya sentiasa mengambil subjek semasa semester 3, so saya boleh bergraduasi dalam tempoh 3 tahun setengah. Itu keunikan sistem di UIA inilah. Jadi kalau kamu rajin, memang sangat bermotivasi, memang kamu boleh selesaikan pengajian kamu lebih cepat. Okey, in term of yuran pengajian, dalam satu semester, semester yang pertama kita akan kenakan macam orang kata apa, registration fee, tapi selepas tu dah tak adalah. Okey. Dari segi yuran pengajian, saya tak boleh nak bagi program by program, tapi saya cuma bagi mengikut purata sahaja dalam RM2,000 ke RM3,000 mengikut kuliah. Sebab ada certain kuliah yang lebih rendah bayarannya, ada certain kuliah yang tinggi sedikit bayarannya. Tapi kalau kamu nak tahu lebih lanjut, kamu boleh pergi kepada link yang saya bagi ni lah. Okey. Next, dari segi bantuan keuangan. Okey. Kita ada juga menyediakan bantuan keuangan. Okey, dari untuk masa sekarang ni kita ada Jamalullah Scholarship, yang mana Jamalullah Scholarship ni dia bertumpu kepada pengajian untuk negeri Perlis sahaja. Okey, dia tak penerima tidak semestinya orang Perlis, okey, tetapi tajuk pengajian dia ataupun tajuk tesis dia kena mengena dengan Perlis.
Jadi dia akan memberi scholarship selama tempoh kamu belajar lah. Okey. Setakat ni saya tengok macam diorang mengkaji tentang cara pengajaran di Perlis, dia punya sampel adalah di Perlis kan. Pengajian bahasa Arab, sekolah-sekolah di Perlis, macam itu yang saya maksudkan. Tesis mesti berdasarkan negeri Perlis. Okey. Kita juga ada bantuan kewangan yang kita panggil Sejahtera Award dan Khair Award. Okay. Yang dua ni dia tidak diberi kepada pelajar-pelajar yang belum masuk ke UAE, yang belum mendaftar di UAE, tapi dia lebih bertumpu kepada pelajar-pelajar yang telah mendaftar di UAE. Maknanya kamu kena masuk dulu ke UAE dan mendapat CGPA yang ditetapkan, dan kamu layaklah untuk memohon untuk dua bantuan keuangan ini. Dan satu lagi kita ada GRA scheme. GRA ni adalah macam Graduate Research Assistant. Jika sekiranya kamu tahu kalau misalnya kamu berminat untuk membuat mod penyelidikan dan kamu ada publication kan, kamu berminat nak cari lecturer yang ada grant untuk membuat research, kamu boleh mendapat GRA scheme ni, yang mana kamu diberi pengecualian daripada membayar yuran pengajian. Tapi yang lain-lain tu kenalah, maksudnya kalau kamu duduk di asrama yang itu kenalah. Tapi yuran pengajian kamu dikecualikan. Jadi kalau kamu nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan scholarship yang ada di UIA, boleh browse kepada link yang kita berikan ni. Okay, next cara untuk memohon. UIA sekarang ni memang 100% menggunakan online. Jadi kamu boleh sahaja Google IIUM online application, nanti dia akan keluarlah link yang ini, http://eadmission.iium.edu.my. Di situ kamu boleh memohon, dan juga kamu boleh tengok macam mana cara nak mengisi borang tersebut daripada guide yang kita keluarkan di sini melalui link ini. Maknanya the application is very simple. Cumanya kena scan kamu punya ijazah, kamu punya maklumat-maklumat penting, pengalaman kerja, ijazah, transkrip, dan juga macam kalau ada surat rekomendasi, scan siap-siap sebelum masuk untuk buat permohonan. Jadi untuk next application, kita buka untuk pengambilan Februari 2022. Maknanya tahun depan, Februari tahun depan. Sekarang ni kita dah buka. Jadi mana-mana yang mungkin akan tamat pengajian tak lama lagi, bolehlah memohon. Okey. Dan juga bagi yang mungkin sudah tamat pengajian tapi belum dapat CJ rasmi daripada universiti, boleh juga menghantar permohonan, cumanya nanti kita akan keluarkan conditional offer dulu. Sebelum boleh dapat offer penuh, kita akan keluarkan surat tawaran bersyarat lah. Syaratnya adalah untuk membuktikan bahawa pengajian telah habis dengan cara menghantar CJ rasmi dan juga transkrip rasmi. Okey, kami boleh dihubungi di email pgadmissions@iium.edu.my, nombor telefon seperti yang tertera, dan juga kita ada kaunter maya lah, virtual CPS virtual counter, yang mana kamu boleh call in dengan Gmeet kepada kaunter kita setiap hari. Link untuk kaunter kita letakkan di sini. Okey, link ini bertukar setiap hari. Jadinya kalau hari yang kamu nak call tu
kena buka dan link yang hari tersebut lah. Kalau kamu buka link hari semalam memang tak ada orang lah yang akan angkat. So kena buka link pada hari yang tersebut. Jadi untuk saya rasa itu saja daripada saya. Untuk hari ini mungkin kita boleh ambil question and answers, soalan selepas program tamat nantilah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Puan Maswa atas penyampaian beliau sebentar tadi. Ingatkan kepada para peserta bahawa pihak UIM sediakan Google Form. Jadi sila isi supaya pihak universiti dapat follow up anda dengan program-program yang mengikut minat anda. Baik, seterusnya saya menjemput Dr. Amali, yakni Timbalan Dekan Akademik Pengantarabangsa Pusat Pengajian Siswazah UIM, Universiti Islam Agama Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mewakili dekan. Dijemput Dr. Amali untuk menyampaikan kata alu-aluan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, Akhi Sayuti Fakhri ya. Okay. Dan juga urus setia program pada hari ini. Di Mesir pukul berapa sekarang ni? Jam 10. Oh, jam 10 pagi. 10 pagi ya. Okey. Okey, yang saya muliakan ikhwah dan akhwat, pelajar Malaysia di Mesir. Syukur ke hadrat ilahi kerana memberi peluang kepada saya untuk bersua dan berinteraksi dengan ikhwah dan akhwat sekalian walaupun secara virtual. Okey, memperkenalkan diri, saya Dr. Nur Amali bin Muhammad Daud. Sekarang diamanahkan sebagai Timbalan Dekan Akademik dan Pengantarbangsaan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sebagai pihak Dekan CPS, Profesor Ida Madiha dan juga warga kerja CPS termasuk Puan Maswa yang brief kita sedikit sebanyak mengenai program-program pasca siswazah di UIAM. Saya mengalu-alukan kehadiran ikhwah dan akhwat semua ke program yang merupakan suatu inisiatif outreach pihak CPS untuk mendedahkan peluang belajar khasnya program pasca siswazah master dan doktor falsafah di IIUM. Saya difahamkan pelajar yang bersama dalam taklimat ini majoritinya adalah daripada disiplin pengajian Islam. Begitu kan? Okay. Syariah, usuluddin, bahasa Arab dan juga dirasat Islamiyah, okay, secara amnya. Mungkin ada pelajar medik atau dentistry yang join this program. Kalau ada, mungkin laluan untuk kesarjanaan perubatan, kesarjanaan dentistry itu, laluannya agak panjang kerana terpaksa melalui laluan kerjaya terlebih dahulu untuk beberapa tempoh bagi membolehkan mereka tamat pengajian. Kalau ada, saya alu-alukan sebab UIA juga ada menawarkan program kesarjanaan kepakaran dalam bidang perubatan dan dentistry pada masa akan datang insya-Allah. Saya dalam slide ni saya tidak ingin mengupas panjang mengenai IIUM sebab sudah dikupas tadi oleh Madam Maswa. Kita pergi ke slide CPS, please. CPS.
Okey. CPS iaitu Pusat Pengajian Siswazah, Center for Postgraduate Studies, ditubuhkan pada 1 Julai tahun 2000, bertujuan untuk mewujudkan program akademik dan penyelidikan pasca siswazah. Peranan CPS ialah untuk mengurus kemasukan pelajar pasca siswazah, pendaftaran dan graduasi. So kalau adik-adik, ikhwah dan akhwat berhasrat untuk melanjutkan pengajian pasca siswazah di UIA, terlebih dahulu melalui CPS. Alright. Menyediakan, memantau dan menambah baik polisi dan peraturan pengajian pasca siswazah dari masa ke semasa, menjana penyelidikan berkualiti tinggi, seterusnya memberi sumbangan yang bermakna kepada ummah, dan juga mengurus penganugerahan degree dalam pelbagai program akademik di UIA, peringkat master dan juga PhD, menyediakan modul dan training untuk memperkasakan penyeliaan akademik dan perkembangan penyelidikan. So our tagline, conduit to professionalism and sustainability. Kita setakat ini mengurus kemasukan seramai 6,000 pelajar, di mana 70% adalah pelajar antarabangsa dari 100 negara. Next. Ini visi dan misi CPS untuk mengembangkan lagi ekosistem dalam penyelidikan, pembelajaran, menanam budaya penyelidikan yang berkualiti, meningkatkan lagi dan memperkayakan pengalaman dalam postgraduate studies, mempromosi dan memudah cara program-program ijazah tinggi, dan adalah visi CPS untuk menjadi pusat yang dikenali dari peringkat global untuk pelajar-pelajar siswazah. Ini adalah organisasi CPS, so diketuai oleh Dekan Profesor Dr. Ida Madiha, dan saya sendiri sebagai timbalan dekan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal akademik dan pengantarbangsaan, dan Deputy Dean Timbalan Dekan Dr. Naim bertanggungjawab dalam research, publication dan juga perkembangan pelajar. Kita juga ada dekan yang bertanggungjawab hal ehwal di Kuantan Campus dan mempunyai beberapa unit di dalam CPS yang bertanggungjawab mengawal selia segala aspek-aspek yang berkaitan dengan pengajian pasca siswazah. Yang saya ingin tekankan di sini, kenapa pasca sarjana IIUM supposed to be your choice, perlu menjadi pilihan anda. Di sini saya melihat pertamanya dari sudut kepentingan pelbagai latar belakang intelektual. Okay. Ini adalah satu daripada kewajaran mengapa pasca sarjana IIUM sepatutnya menjadi pilihan pelajar-pelajar semua, sebab dalam hidup ini penting untuk kita terdedah kepada pelbagai latar belakang intelektual yang berbeza, kerana mempunyai kepelbagaian latar belakang tersebut mencorakkan sikap, minda dan kematangan intelektual seseorang individu berbanding dengan seorang yang hanya satu sahaja latar belakang intelektualnya. Alhamdulillah, you all dah ada pendedahan di Mesir dengan masyayikhnya, dengan pengalaman bahasa Arabnya, dengan kepelbagaian budaya masyarakat di sana. So, pelbagaikan latar belakang intelektual tersebut dengan tempat baru pula, suasana baru dan disiplin pengajian yang baru, insya-Allah saya yakin ia akan menjadi memberi lebih nilai kepada kamu semua, insya-Allah, dari sudut intelektualnya. Yang keduanya, saya melihat kepentingan meneroka disiplin keilmuan yang pelbagai. Mungkin ikhwah dan akhwat sekalian ingin meneroka disiplin keilmuan yang baru. Kalau
So IIUM boleh menjadi pilihan anda. Misalnya kamu dalam disiplin syariah ingin meneroka lebih lanjut dalam bidang perbankan Islam, untuk seterusnya menjadi pakar rujuk keuangan Islam pada masa depan, insya-Allah pintu UIA terbuka luas untuk itu. Begitu juga untuk meluaskan lagi kepakaran dalam usuluddin dan perbandingan agama, atau ingin meneroka bidang halal industri, atau ingin meneroka bidang ICT sebagaimana Puan Maswa ada sebutkan tadi, library dan information science. Pintu UIA sentiasa terbuka insya-Allah untuk anda terokai disiplin ilmu yang pelbagai itu. Seterusnya nilai tambah bahasa. Okay. Di UIA selain dapat memantapkan lagi bahasa Arab yang kamu sudah sedia miliki, antum semua juga dapat berpeluang untuk memantapkan lagi penguasaan bahasa Inggeris. Kerana ada beberapa subjek yang diajar dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bidang usuluddin, khususnya perbandingan agama, kebanyakan subjek diajar di dalam bahasa Inggeris. Okay. Ini merupakan antara nilai tambah dan nilai guna lah untuk masa hadapan. Saya ingin tekankan falsafah learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together yang menjadi hasrat rektor UIA sendiri kepada aset-aset kesarjanaan di UIA. So beliau kerap kali menekankan ungkapan ini. Kita dalam belajar bukan setakat learn to know, kita learn also to do, learn also to be, and learn also to live together. Seterusnya, mempelajari metodologi penyelidikan dan memberi kontribusi yang bermakna kepada ummah melalui aktiviti penyelidikan. Kerana kalau kita di IIUM, kita menekankan penyelidikan yang berbentuk semasa, berbentuk relevan. Kita menggabungkan sekali antara turas and muasirah. Okay. Al-jama'u baina at-turas wal muasirah, baina al-asalah wal muasirah. Okay. Ini yang kami tekankan di dalam penyelidikan. Kita juga tekankan soal relevantization. Okay. Bagaimana merelevankan disiplin keilmuan yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah-masalah semasa. Kita juga menekankan konsep integrasi ilmu pengetahuan. Right? Kita juga di dalam penyelidikan memanfaatkan kaedah-kaedah penyelidikan di dalam bidang sains kemanusiaan. Contohnya grounded teori, statistik, structured interview dan lain-lain metodologi penyelidikan. Khususnya dalam menjalankan penyelidikan berbentuk fieldwork dan pembentukan modul. Okay. Seterusnya mengintegrasikan ilmu dan merelevankan ilmu-ilmu Islam yang dipelajari dengan konteks semasa untuk mendepani tantangan semasa dalam pengajian Islam. Kita berdepan dengan banyak tantangan dan cabaran semasa dalam lapangan dirasat Islamiyah. Cabaran tu sama ada berbentuk internal ataupun eksternal, lokal ataupun global. So tantangan cabaran ini kita seharusnya dipani dengan persiapan keilmuan yang tinggi. Contohnya pluralisme agama, portrayal, negative portrayal, pemaparan Islam yang negatif di dalam alam cyber, atheism, neo-atheism dan sebagainya. Semua ini menuntut kita untuk menjalankan bukan penyelidikan yang biasa-biasa, tetapi penyelidikan yang luar biasa. So di UIA kita berusaha untuk menjalankan penyelidikan dalam bentuk itu, okay, untuk menjadi solusi, okay, kepada cabaran-cabaran dan tantangan-tantangan yang dihadapi khususnya di dalam bidang pemikiran Islam. Dan Puan Maswa juga tadi menyentuh sedikit mengenai yuran.
So bagi saya yuran yang dikenakan kepada pelajar di UIA berpatutan. Ada juga beasiswa yang disediakan kepada mereka yang berkelayakan. Contohnya kita ada Jamalul Lail scholarship, kita ada endowment fund, kita ada beasiswa imtiaz dan sebagainya. Okay. Dan di UIA juga untuk ijazah tinggi ini kita ada suatu sistem monitoring pemantauan, penyelidikan yang efektif melalui iTa'lim, iMonitor dan iViva. So iMonitor untuk monitor progres pelajar dari sudut penyelidikan supaya mereka dapat graduate on time. Program yang mereka lalui di UIA dapat dilalui dalam tempohnya. Okay, tidak perlu sampai memakan masa bertahun-tahun sebab kita dah develop satu platform iMonitor untuk memantau perkembangan pelajar-pelajar, dan juga iViva sebaik mereka menghantar tesis. So iViva akan mengambil alih tempat iMonitor untuk track sejauh manakah pemeriksaan tesis itu dijalankan oleh para pemeriksa, supaya para pemeriksa juga bertanggungjawab untuk menghantar report pemeriksaan tesis dalam tempoh yang ditetapkan. Kemudian pasca sarjana, pasca siswazah UIA sepatutnya menjadi pilihan sebab kita ada facilities, kita ada ekosistem, kita ada support system yang lengkap untuk penyelidikan dan pembangunan diri, intelektual, spiritual dan emosi. Di samping itu, pembelajaran di UIA mesra pelajar yang berkerjaya, di mana banyak kalau student ambil coursework misalnya, kelas tersebut biasanya kita adakan sebelah petang, pukul 5 hingga pukul 8 malam. So pelajar-pelajar yang bekerja dapat langsung untuk masuk ke kelas selepas waktu bekerja. So kita mesra pelajar yang bekerjaya. Next please. Ini adalah peluang melanjutkan pengajian pasca sarjana untuk disiplin pengajian Islam sudah diwar-warkan tadi oleh Puan Maswa. So next. So akhirul kalam, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila rihabil Jami'atil Islamiyatil Alamiyah di Malaysia. Garden of Virtue and Knowledge, okay, from Al-Azhar to IIUM insyaAllah. Saya sudahi dengan serangkap pantun, berkelana ke Mesir menadah ilmu, pulang ku sambut bakti ditagih, terus semarak hikmah ku rindu, sumur IIUM pula ku redah. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Amali atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan bergerak ke slot sembang santai bersama pelajar. Tetamu khas kita pada hari ini ialah Encik Muhammad Alif Afwan bin Mat Saad. Berasal daripada Kedah, degree dalam accounting dan master dalam fiqh dan usul fiqh. Para pelajar dibenarkan untuk mengajukan soalan kepada para tetamu kita menerusi ruangan chat. Staf daripada pihak Universiti Islam Antarabangsa akan bersama anda untuk menjawab soalan anda. Bagi tidak membuang masa lagi, saya menjemput Encik Muhammad Alif untuk mengetuai slot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Terima kasih kepada Bro Sayuti Fakhri, pengurusi majlis, dan juga Ustaz Haizal Izhan, pengarah program, Dr. Nur Amali sebagai tindakan dekan CPS, dan juga Madam Maswa, insyaAllah, dan juga para sahabat di Mesir, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Alif Afwan. Saya lah senang lah. Saya cakap Kedah faham kot semua lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Muhammad Alif Afwan. Nama saya Muhammad Alif Afwan bin Mat Saad. Saya asal Kedah. Saya dulu bersekolah di Maktab Mahmud Al-Ustar. Kemudian sambung ke asasi di UAE dalam ekonomi. Kemudian degree saya adalah degree dalam accounting. Dan kemudian setelah selesai saya melanjutkan pelajaran. Saya berehat sebentar belajar. Saya pergi berjalan-jalan ke Mesir. Alhamdulillah selama 8 bulan ke 9 bulan itu lah. Untuk saya kembalikan bahasa Arab saya. Macam tu. Sebab dulu belajar di Maktab Mahmud ada bahasa Arab semua. Jadi saya sambung balik dan ambil syahadah atau sijil di markas Alim. Markas Alim di Madinah Nas. Kalau tahu mahkamah, jadi di belakang mahkamah tu. Jadi alhamdulillah setelah selesai saya balik ke Malaysia. Saya sambung dalam bidang master dalam fiqh dan usul fiqh. Jadi alhamdulillah sekarang masih lagi belajar master UIA fiqh dan usul fiqh, dan sekarang juga merupakan credit officer di salah sebuah bank, Agrobank di Kedah. Jadi kalau ikut pengalaman lah belajar di UIA dan juga pengalaman sikit di Mesir, cukup berbeza lah. Cukup berbeza, di mana kalau UIA ni kita lebih diajar untuk bercakap dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Tapi jangan risau. Tapi di dalam kelas, bila saya masuk dalam master itu, alhamdulillah bahasa Arab digunakan 100%. Jadi jangan risau ada lecturer yang cakap bahasa Inggeris kita tak faham, jangan risau. Jadi tapi bila di luar ada aktiviti apa-apa. Kalau dulu ada aktiviti macam ni, aktiviti briefing macam ni, semua ni taklimat selalunya dalam bahasa Inggeris. Jadi jangan risau untuk kita skor apa semua tu, sebab bahasa Arab semua di dalam kertas dan juga dalam kelas. Tetapi syarat untuk kita masuk ke UIA ni, kita kena ada exam lah. Kita ada APT ataupun EPT, English Placement Test, ataupun Arabic Placement Test. Jadi kalau untuk bidang agama ni, untuk requirement untuk masuk ke UIA ni tidaklah susah untuk masuk UIA masuk. Kalau kita takut bahasa Inggeris kita ni tak kuat, Arab jangan risau. Arab siapa-siapa yang datang daripada Mesir tak perlu ambil exam dah bahasa Arab. Macam saya daripada degree accounting, jadi saya perlu ambil bahasa Arab balik. Sebab degree saya bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris saya lepas, bahasa Arab saya kena ambil balik, alhamdulillah lepas. Jadi macam bahasa Inggeris untuk pelajar-pelajar luar untuk masuk, dan sama ada daripada overseas ataupun universiti dalam, untuk masuk ke UIA kena ambil exam bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Sesiapa yang dari negara Arab dan belajar dari negara Arab masuk dalam tak perlu bahasa Arab, tapi kena bahasa Inggeris. Tapi bahasa Inggeris hanya basic sajalah. Dia kena level 2 saja. Bukan.
saya tak pasti kena tanya madam, tapi basic dia kebanyakan kawan-kawan saya dalam satu kelas yang mana ada negara Arab masuk ke sini tak boleh cakap Arab pun, tapi bila masuk ke placement test lepas lah. Jadi sebab basic dia tak perlu pun sangat. Jadi eventually kita akan belajar dari segi kita punya muamalat dengan lecturer yang bukan mengajar kita, kemudian dengan sistem-sistem UAE menggunakan bahasa Inggeris lah. Jadi benda-benda tu saya yang diperlukan, sebab tu dia UAE ni syaratkan kita untuk ada English placement test tu. Kemudian kenapa saya sambung ke bidang agama selepas UAE, selepas accounting? Sebab UAE ni salah satu universiti yang dia punya matlamat adalah untuk menghybridkan ataupun untuk menggabungkan antara ilmu wahyu ataupun ilmu agama ni dan juga ilmu yang pasal industri. Contohnya saya punya niat adalah untuk menggabungkan Islamic banking lah. Saya accounting, tapi tidak ramai yang ada kepakaran dalam accounting, tetapi dalam masa yang sama dia faham agama tu sendiri. Jadi tempat yang sesuai adalah antara universiti yang paling tepat untuk anda pergi kalau untuk anda salurkan ilmu agama tu kepada industri adalah UAE lah. Sebab dengan kolaborasi yang universiti ada dengan pihak-pihak luar, contoh IIT, Triple IT, jadi dengan contohnya Universiti Al-Azhar dan ada lagi. Jadi perkara-perkara tu menyebabkan UAE adalah satu medium yang sangat bagus. Sebab kalau kata tokoh-tokoh luar pun yang datang ke Malaysia, universiti pertama yang dia akan singgah adalah UAE. Jadi kebanyakan habib-habib, tokoh-tokoh, ketua-ketua agama dari negara-negara luar, UAE adalah tempat persinggahan yang wajib untuk dia orang datang untuk bagi tausiah dan juga hubungan baiklah dengan universiti. Jadi selalu juga ada tausiah dan juga tazkirah daripada tokoh-tokoh luar yang datang ke UAE. Jadi melalui situ kita boleh berhubung dengan anak murid mereka dan juga tokoh-tokoh tersebut. Macam tu. Kemudian kalau dari nasihat saya untuk warga kawan-kawan saya sahabat Mesir untuk ke UAE, janganlah takut. Selalunya mereka ni takut sebab bahasa Inggeris, tapi saya sebab kawan-kawan saya ramai di UAE, ramai di Mesir. Jadi sebenarnya bahasa Inggeris antum semua ni tak teruk pun okey saja sebenarnya. Jangan takut. Dan jangan ingat UAE syaratkan bahasa Inggeris tu disebabkan dalam exam pun bahasa Inggeris tak. Dalam exam kalau boleh pilih, kalau antum nak tulis bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun boleh, nak tulis dalam bahasa Arab pun boleh. Sebenarnya kalau masuk dalam master dan juga PhD, antum diberi pilihan untuk pilih medium apa yang antum nak tulis. Kalau boleh tu bahasa Inggeris lagi, ahlan wa sahlan kalau boleh bahasa Inggeris. Tapi sebaiknya bahasa Arab lah, kita bahasa Arab kan. Sebab kadang-kadang rujukan kita adalah bahasa Arab, rujukan buku-buku kita. Jadi ada rujukan pun alhamdulillah, library UAE ada besar depan masjid tu kan, duduk situ sampai ke malam. Online pun ada, jadi kita ada UM library. Jadi kita boleh akses segala ilmu-ilmu dalam library dengan risau insya-Allah. Kemudian dari segi belajar pun, kebanyakan lecturer di UAE adalah syariah komiti maksudnya mereka dalam, even though mereka dalam bidang akademik, tapi mereka juga aktif dalam bidang industri. Contoh dalam bidang perbankan Islam, setakat yang saya perhatikan, kebanyakan hampir 90%, 90% daripada contoh Department of Fiqh dan Usul Fiqh, kebanyakan lecturer yang mengajar fiqh dan usul fiqh, master ataupun degree pun ada juga. Kebanyakan lecturer di Department Fiqh dan Usul Fiqh adalah syariah komiti di bank-bank.
Jadi itu kehebatannya lecturer-lecturer di UIA. Dan maksudnya ilmu-ilmu mereka tu adalah segar daripada industri. Jadi mereka mengkaitkan ilmu yang dipelajari dan juga yang mereka belajar dan juga mereka mengajar di dalam kelas adalah ilmu yang fresh daripada industri. Jadi apa-apa isu yang sedang berlegar di industri akan disalurkan kepada para pelajar. Dan juga ada di kalangan pelajar pun sebenarnya adalah industri player, maksudnya yang memang dalam bank dah. Macam contoh saya kerja agrobank tapi masih belajar master, maksudnya. Jadi segala-segala data-data yang baru, info-info yang baru, kes-kes yang baru untuk di researchkan boleh dapat cepat dan juga real time. Jadi itu antara yang kelebihan lah apabila masuk UIA. Jadi selain itu selain daripada belajar saja ni, UIA ada jugalah kurikulum. Kalau dulu di universiti kita ada macam-macam lah. Saya pergi rumah orang asli lah, pergi Islamkan orang, pergi jadi facilitator. Lepas tu macam-macam pengalaman masa di universiti. Kemudian insya-Allah kalau kata COVID elok, pengalaman-pengalaman tu sangat menyeronokkan lah sama kawan-kawan dengan lecturer juga. Kita pergi aktiviti macam-macam. Jadi insya-Allah kalau COVID elok boleh masuk universiti balik, ada pengalaman lah dengan aktiviti co-curriculum. Sekarang saya tak pasti macam mana dengan online ni, mungkin kita kurang, tapi co-curriculum untuk para postgraduate tidaklah diwajibkan seperti mana degree. Jadi tapi kalau ada kita boleh join macam ada ceramah-ceramah semua tu. Jadi juga selain daripada kita ada ceramah-ceramah dalam kelas, maksudnya ada kuliah, kita juga ada kelas-kelas di masjid. Dan juga dalam Facebook ni kita ada Facebook group, ada IUM online. Kadang-kadang mereka akan share grup-grup ataupun link-link untuk para asatizah ataupun doktor yang membuat kelas live. Jadi kita boleh join dalam tu. Dan sebarang masalahan kita boleh join juga dalam grup tu, boleh tanya apa-apa dalam tu. Semua yang direct dalam tu, ada lecturer dalam tu, ada pelajar, ada student, ada alumni. Jadi boleh bertanya dalam tu direct je. Dia macam satu komuniti yang sangat bebas. Jadi itu sahaja daripada saya. Kalau ada soalan apa-apa boleh tanyakan di hujung. Kemudian kalau segala kekurangan daripada saya, kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Encik Alif atas perkongsian beliau sebentar tadi. Seterusnya, kita akan beralih ke sesi yang terakhir, iaitu sesi soal jawab. Dipersilakan kepada sesiapa yang ada soalan untuk mengemukakan soalan secara langsung. Masih malu lagi kot nak bercakap. Tak apa, biar saya mulakan. Okay, boleh. Jadi soalan yang pertama saya ajukan kepada Encik Alif. Bagaimana suasana pembelajaran ketika musim COVID sekarang di universiti? Untuk semasa COVID sekarang ni kebanyakannya adalah virtual lah, semua dalam laptop. Dalam kita menggunakan apa-apa medium, contohnya Zoom, contohnya kadang-kadang kita guna Google Meet. Jadi apa-apa yang line laju lah. Kemudian kalau line tak laju, ada juga rakaman. Jadi jangan risau, kita boleh refer balik rakaman yang diberikan. Rakaman, jadi dia virtual ni dia ada baik dan buruk lah. Frank, secara jujurnya dia ada baik dan buruk. Baiknya adalah kita ada rakaman.
kita ada rakaman dan kita boleh duduk atas katil kita. Kita boleh, kita nak off, kita tutup muka, kita dengar je kan. Okay, kemudian kalau kita tak faham, kita boleh refer balik rakaman tersebut. Kemudian buruknya adalah kita tak boleh nak dapat suasana talaqi itulah. Tak adalah suasana depan mata tu. Maksudnya kita nak bertanya direct itu susah sikit. Kita boleh tanya dalam virtual tu boleh lah. Tetapi kalau macam kita nak bertanya macam satu benda, contoh kita nak tanya direct. Kalau dulu kalau dulu bukan musim COVID, kita boleh pergi ke bilik-bilik lecturer dan kita boleh bertanya direct. Kita one on one dengan lecturer, jadi senang. Jawapan apa yang soalan apa yang kita ajukan tu terus dapat jawapan. Okey, lepas ni kita boleh WhatsApp. Dulu susah nak dapat nombor WhatsApp lecturer. Sekarang senang. Kita boleh WhatsApp lecturer direct. Macam tu. Tapi jawapan kalau lecturer tu sibuklah. Kalau dia free dia balas lah. Tapi selalunya dia balas lambat ataupun cepat je. Itu je. Tapi dia akan balas. Sebab memang tanggungjawab lecturer tu balas kita punya soalan pun. Kemudian itu je lah. Ada lagi soalan? Baik, soalan seterusnya saya ajukan kepada Puan Maswa. Untuk sarjana, difahamkan pihak universiti ada menyediakan sarjana untuk full time dan part time ya? Ya. Nah. Betul. Jadi untuk yang part time berapa tahun? Berapakah tempoh yang diambil? Okey, untuk pengajian dalam part time, kalau full time 2 tahun sebagai pengajian tempoh masa normal. Kalau part time 4 tahun tempoh masa normal. Sebab dia kalau itu yang saya cakap bergantung kepada mode pengajian apa yang kamu ambil. Kalau macam kerja khusus ada setengah kuliah, memang subjek yang kamu kena ambil 8 hingga ke 15 subjek yang kamu kena ambil. Maknanya macam saya sendiri sekarang ni tengah buat Master of Education. Dah 4 tahun lah kiranya menuju penghabisan dah sekarang ni. Setiap semester saya sanggup ambil 2 subjek sahaja sebab saya bekerja. Jadi saya tidak boleh mengambil lebih yang mana mungkin akan menjejaskan sama ada pekerjaan saya ataupun pengajian saya. Jadi you yourself know yourself, okay? Kamu sendiri yang tahu kekuatan diri kamu ataupun kelemahan diri kamu. Jadi di situ kamu plan macam mana kamu nak menghabiskan ataupun meneruskan pengajian. Jadi saya diberi tempoh 4 tahun untuk menghabiskan pengajian saya dan finishing insyaAllah. Okey. Tadi Puan sebut 4 tahun tu tempoh normal. Kalau maksimumnya berapa? Okey, 4 tahun tempoh normal, maksimumnya 5 tahun. Maksimum. Ada dan juga ada sesetengah program macam Brother Alif tadi dia beritahu dia daripada bidang pengajian accounting dan dia pergi kepada sarjana fiqh dan usul fiqh yang mana dia berubah bidang daripada accounting kepada fiqh dan dia tak ada pengalaman ataupun background yang kuat dalam fiqh dan usul fiqh, jadi dia diwajibkan untuk menduduki kelas yang kita panggil prerequisite. Kelas wajib untuk mendapat ilmu bagi bidang fiqh usul fiqh di peringkat sarjana muda sebenarnya. Jadi dia telah diberi beberapa subjek untuk dia habiskan semasa subjek sarjana muda, dan jika ini berlaku yang mana kamu diberikan beberapa subjek sarjana muda, maknanya kamu diberi tempoh tambahan. Maksudnya kalau kamu mengambil prerequisite itu dalam 1 semester, kamu diberi ekstra 1 semester untuk melengkapkan ataupun menghabiskan pengajian lah. Jadi itu, satu additional 1 semester bergantung kepada syarat-syarat UAA lah. Baik, kita lihat kepada ruang chat. Ada satu soalan yang diberikan.
Salam. Bilakah study di kampus? Expect to resume. Dr. Amali nak Dipersilakan jawab, Puan Maswah untuk jawab. Ataupun Puan Maswah jawab. Okey. Okey, untuk tempoh sekarang ni kita masih lagi berada di dalam online, pengajian secara online, okey. Tapi kita dah mula mendapat arahan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk membuka kampus lah. Tapi untuk semester yang akan datang ni kita masih orang kata apa, membuka hanya kepada mereka yang berkeperluan sahaja. Maksud berkeperluan tu adalah mereka yang mempunyai masalah pembelajaran di rumah, iaitu tiada peralatan seperti laptop, komputer di rumah, tiada talian internet di rumah dan tiada persekitaran yang kondusif untuk belajar di rumah. Mungkin kamu anak sulung, adik-adik semua kecil-kecil lagi, memang tak boleh nak konsentrate. Kejap-kejap adik kacau nak makan, kejap-kejap adik kacau nak minum, kejap-kejap adik kacau orang kata apa nak ajak main kan. Jadinya suasana itu tidak kondusif berada di rumah. Jadi kita benarkan untuk pelajar-pelajar ini memohon untuk masuk ke asrama. Okey. Dan dibenarkan, tapi di asrama pun kita masih menggunakan secara online lah. Hopefully soon lah boleh masuk. Okey. baik, kita ada soalan seterusnya daripada Encik Zul Khairi. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Nak minta perincikan lagi berkaitan subjek-subjek yang akan dipelajari dan bagi program master yang berkaitan dengan pengajian Islam. Dipersilakan Puan Maswah. Jadi Dr. Amali kot. Okey. Dr. Amali. Untuk program master yang berkaitan dengan pengajian Islam, saya boleh kongsikan untuk master di dalam bidang usuluddin dan perbandingan agama sebab saya dari departmen yang berkaitan. Okey, untuk program-program master yang lain, master fiqh, usul fiqh, master Quran dan Sunnah, bahasa Arab dan sebagainya, boleh refer kepada website yang terdapat di dalam Kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Okey, berbalik kepada program subjek bagi program master dalam usuluddin dan perbandingan agama, antara subjek-subjek yang bakal dipelajari seperti early development of Islamic thought ataupun dalam bahasa Arabnya Al-Fikrul Islami Al-Mubakir. Okey, lepas tu later development of Islamic thought Al-Fikrul Islami Al-Mutaakhir awil Mu'asir, dan juga Western methodology in comparative religion, Islamic scholarship in comparative religion, philosophy of religion, dan ada beberapa subjek lagi lah. Yang tu pun boleh refer kepada website Kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Ada senarai subjek yang di situ yang boleh diakses oleh semua. Okay. Baik, terima kasih kepada Dr. Amali atas jawapan yang cukup jelas tadi. Seterusnya ada pelajar yang mohon pencerahan tentang sistem monitoring penyelidikan yang efektif melalui Ta'lim, iMonitor dan iViva. Dipersilakan. Untuk iTa'lim, biasanya para pensyarah akan memuatkan segala slides, nota dan pemberitahuan di dalam sistem yang berkenaan. This is iTa'lim. Begitu juga online test sebagainya pun dikendalikan melalui
monitoring progress pelajar master dan kedoktoran. Misalnya mereka boleh melakukan pendaftaran setiap semester melalui iMonitor. Mereka boleh menghantar progres penyelidikan pun melalui monitor, dan mereka boleh set appointment untuk berbincang dengan supervisor pun melalui iMonitor. Mereka juga boleh menghantar intention to submit tesis pun melalui iMonitor. Okay. So kita dalam iMonitor ni untuk meminimumkan penggunaan kertas sebenarnya. Okay. Dan menjadikan proses tracking itu efisien. iViva pula ialah untuk track selepas daripada penyerahan tesis, okay, bagaimana apa yang berlaku kepada tesis kita, dari sudut tempoh peperiksaan tesis, bagaimana apakah pemeriksa sudah menghantar report tesis dan bilakah Viva akan diadakan, dan selanjutnya selepas Viva juga melalui sistem iViva. Itu secara ringkasnya yang saya boleh bagi tahu. Puan Maswa ada apa-apa penambahan? Tak ada. Lengkap dah tu, Doktor. Apakah kelemahan yang perlu diperbaiki? Baik, terima kasih kepada doktor. Untuk soalan yang seterusnya daripada Encik Habib Aiman. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Apakah kelemahan yang perlu diperbaiki oleh student, terutamanya student dari Mesir, untuk menempuhi peringkat sarjana di IIUM? Dipersilakan. Okey, kelemahan student-student dari Mesir saya lihat dari sudut penulisan, sebab saya difahamkan mereka tidak ada pendedahan di dalam menulis assignment, menulis final year project dan sebagainya. Terdapat juga kelemahan dari sudut bahasa, bahasa khususnya ada juga kelemahan dari bahasa Arab, bahasa Inggeris. Tapi yang paling penting ialah kesungguhan, komitmen. Untuk bahasa Inggeris itu bagi saya lah satu kaedah yang saya guna sendiri untuk memperbaiki kelemahan bahasa Inggeris dan bahasa Arab saya ialah dengan teknik teknik lantak. Teknik lantak. Lantak lah, kata apa? Yang penting kita tulis, kita guna bahasa tu, tak kira salah ke betul, kita guna, sebab hidupnya bahasa ialah dengan menggunakan bahasa tu lah. Alright. Lantak satu saya guna. Yang satu lagi tibai. Tibai dan lantak. Dua gabungan tu saya guna untuk proses memantapkan bahasa. Sebab saya background saya daripada Universiti Melaya, masuk UIA sebagai staff, dan semua bahasa Inggeris yang digunakan di UIA sangat asing. Walaupun saya mendapat A dalam subjek bahasa Inggeris di setiap semester pengajian di UM, tapi bahasa Inggeris saya tu saya tak tahu ke mana bahasa Inggeris yang saya belajar selama. Sebab di UIA setiap hari saya menemui perkataan-perkataan baru. Okay. Apa yang saya buat, kita jangan panik, kita jangan ni, kita guna kaedah tibai dan lantak. Okay. Kita tulis perkataan-perkataan baru tu, dan kita keep on looking at it, we keep on using it, we keep on memorizing it. So insya-Allah dia akan melekat. Lepas tu saya juga dipaksa untuk mengajar subjek di dalam bahasa Inggeris oleh ketua jabatan saya waktu itu, dan
memanglah mula-mula memang memang berpeluh lah mengajar dalam bahasa Inggeris. Okay. Bahasa Arab saya okey sikit lah daripada bahasa Inggeris. Okay. Tapi kita berfikiran positif. Okay. Kita inspirasi daripada Orientalis. Kalau baca biografi Joseph Shah Goldziher, untuk mempelajari Islam dan hal ehwal ketimuran al-istishraq, mereka sanggup menghafal Quran, sanggup mempelajari bahasa Arab. So kita untuk mempelajari tamadun barat, worldview barat, kita juga kena mencabar diri bahawa kita boleh. Okay, kita boleh. Kalau mereka boleh, kenapa kita tak boleh? Korea, orang-orang Korea, orang-orang Jepun pun untuk mendalami pengajian Islam, mereka sanggup bersengkam mata mempelajari bahasa Arab. Kenapa kita tidak boleh menguasai bahasa yang bahasa lain? Okay. So persoalan bahasa bagi saya persoalan yang kecil, yang tidak perlu menjadi kebimbangan. Okay, di kalangan pelajar-pelajar semua. Jangan menjadikan halangan bahasa Inggeris itu sebagai suatu halangan untuk menempatkan diri anda di UIA. Satu lagi penting juga untuk student-student dari Mesir, khasnya untuk mendedahkan diri dengan teknik-teknik penulisan terkini, metodologi penulisan, banyak training-training di dalam penulisan akademik yang kita boleh perolehi daripada saluran-saluran YouTube, Facebook dan sebagainya. So kita join that program, insya-Allah kita akan memperkayakan diri dengan cara-cara penulisan. Dari sudut keilmuan, masya-Allah, saya yakin pelajar-pelajar di Mesir dengan cara belajar betul-betul, bertalaki betul-betul, mereka insya-Allah keilmuan itu baguslah. Okay. Jangan pergi ke Mesir, duduk dekat asrama, tak join program-program tu adalah satu kesilapan lah. Sebab korang muda lagi kan. Okay, so sekarang ni adalah masa untuk lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Sebab selepas ini kita banyak komitmen keluarga, komitmen masyarakat, banyak komitmen kerja dan sebagainya yang menyempitkan ruang-ruang untuk kita menimba ilmu. Okey. Mungkin saya boleh tambah sikit dari segi berurusan di UIA ni, mungkin sekarang kamu di peringkat sarjana muda, kebanyakannya kamu diberitahu apa yang kamu perlu buat, okey. Macam mana nak cari maklumat, apa maklumat semua pun kamu diberikan maklumat-maklumat tersebut. Tapi sebagai pelajar sarjana dan kedoktoran, kita punya expectation adalah macam pelajar sendiri yang mencari maklumat. Bukan spoon feed lah, tidak disuap lah maksudnya. Pelajar sendiri kena mencari maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran kamu di pihak-pihak yang berkaitan di UIA. Kalau macam kamu di peringkat sarjana, kebanyakannya di kuliah, postgraduate center di kuliah, dan juga postgraduate center di CPS lah, di Central. Okay. Dan saya tengok ada satu lagi kan soalan tu. Boleh saya jawab terus je? Jawab terus. Dipersilakan. Okay. Soalannya, bagaimana sistem penjadualan untuk pelajar yang berkerjaya? Penjadualan dari segi waktu kelas, waktu peperiksaan, waktu research dan sebagainya. Okey. Bagi pelajar-pelajar yang berkerjaya, saya memang menggalakkan kamu untuk mengambil peluang ketika online kelas ini berjalan. Sebabnya kadang-kadang kamu tidak bekerja di Lembah Kelang, tempat kerja kamu mungkin jauh, macam Alif tadi dia bekerja di Kedah. Jadi macam mana dia nak datang kelas kan untuk meneruskan pengajian dia. Jadinya tu kalau kamu bekerja di luar Lembah Kelang dan jauh daripada kawasan Gombak misalnya, better lah mengambil peluang semasa kelas online ini berjalan. Okey.
yang mana kamu mungkin boleh sertai kelas online. So kelas untuk program sarjana dan doktorat kedoktoran ni kita organize setelah waktu pejabat berakhir. Maknanya kelas bermula daripada pukul 5 sampai pukul 8, ataupun bagi kalau macam dalam kelas tu ada pelajar-pelajar yang bekerja, kebiasaannya dia boleh negotiate dengan lecturer dia. Dia boleh berbincang dengan lecturer untuk melambatkan sedikit kelas kepada pukul 5.30 ataupun pukul 6 dan kelas habis pada pukul 8.30 ataupun pukul 9 malam. Jadinya mungkin dia ada kesempatan lah untuk selepas waktu pejabat untuk datang dan mengikuti kelas secara fizikal, ataupun kalau sekarang ni online dan dia terus boleh join online class straight away after dia bekerja. Maknanya tidak mengganggu waktu dia bekerja lah. Okay. Setakat ini kita tiada lagi kelas yang dibuat semasa ujung minggu. Tiada. Tapi yang ada cuma macam kalau kita ada satu center yang menawarkan program Master of Education secara cuti sekolah. Maknanya kalau kamu bekerja sebagai guru, program itu cuma berjalan semasa cuti sekolah sahaja. Cuti sekolah je belajar. Masa tak cuti maknanya tak ada kelas lah. Mungkin kamu siapkan assignment sahaja, presentation sahaja, benda-benda begitu sajalah. Peperiksaan seperti biasa. Peperiksaan memang terpaksa mengikut jadual yang disusun oleh pihak universiti. Tapi saya percaya kalau kamu bekerja dengan kerajaan menyediakan kemudahan cuti peperiksaan. Dia ada cuti peperiksaan yang mana kamu boleh apply dan duduk untuk peperiksaan lah. Okay. Dan waktu research dan sebagainya, waktu research tu terpulang pada diri kamu. Bila yang kamu ada masa untuk buat research. Macam saya memang ambil cuti sebab bila saya bekerja saya memang tak boleh concentrate untuk buat research. Jadi saya akan maknanya saya memang simpan cuti. Saya tidak bercuti selama katalah 3 bulan, 4 bulan saya tidak mengambil cuti sebab saya nak kumpul cuti saya tu supaya saya boleh ambil masa seminggu untuk saya cuti dan saya siapkan satu chapter saya punya research. Macam tu. Jadi itu bergantung kepada masa yang kamu ada, facilities yang kamu ada jika kamu bekerja. Ya? Okey, itu apa yang saya boleh kongsikan kat sini lah. Mungkin Dr. Amali nak tambah? Okey, jelas. Jelas. Baik, ada soalan yang seterusnya? Tak, saya tanya. Okey. Ni semuanya esok macam planningnya lepas habis belajar nak balik ke nak maintain dekat sana buat masa? Ada sebahagiannya merancang untuk master di sini, ada yang sebahagian nak pulang. Tapi kebanyakannya pulang. So Pulang kamu ke sekarang Kenai. semua ada scholarship kan? Ya, kami Ada scholarship. ada scholarship. Cuma satu je saya nak tambah lah kan. Macam saya ada berbual dengan, kamu mesti kenal lah Ustaz Lebay kan. Itu kamu punya salah seorang ustaz kamu kan. Itu sahabat saya tu, kawan sekelas saya masa saya di Sekolah Menengah Agama Al-Wasto, Temeloh. Okey, itu kawan sekelas saya. Dia memang dia bagi tahu saya dia menyambung pengajian di universiti lain di Malaysia, bukan di UiA, dalam bidang bahasa Arab. Tapi dia membuat penulisan tesis dia dalam bahasa Melayu. Dan dia mendapati itu sangat susah. Sebab dia pengajian dalam bahasa Arab tapi penulisan dalam bahasa Melayu. Jadi itu saya tak pastilah kan macam sebab saya belajar di UiA.
Memang betul lah cakap Dr. Amali tadi, bila masuk belajar kat UIA kan, mula-mula memang ya Allah, bahasa Inggeris ke semua. Kita daripada sekolah agama memang biasa bahasa Arab dengan bahasa Malaysia kan. Bila masuk UIA memang pendedahan kepada bahasa Inggeris tu setiap hari. Dan kita dipaksa untuk bercakap di hadapan kelas, bercakap dengan lecturer, semua urusan dalam bahasa Inggeris ketika itu. Sebab program yang saya ambil adalah program bahasa Inggeris. Lainlah kalau kamu ambil program bahasa Arab, mungkin kamu akan bercakap dengan lecturer dalam bahasa Arab. Tapi sebab saya, program saya dalam bahasa Inggeris, so saya kena bercakap dalam bahasa Inggeris. Tapi dan lecturer saya bagi tahu, you have to think in English. Don't think in bahasa and translate into English. Kamu kena berfikir dalam bahasa Inggeris dah. Susun ayat tu dalam kepala kamu, terus susun ayat dalam bahasa Inggeris. Jangan translate. That's how you learn to be excellent in English. Itu yang memang masa first year memang susah lah. Tapi practice make perfect kan. Jadinya lama-lama kita dah biasalah. Lama-lama bahasa Melayu pula yang teruk. Jadi untuk saya, kalau macam kamu daripada Mesir, kalau kamu memang nak mengekalkan bahasa Arab kamu tu, jadinya orang kata apa, saya rasa UIA adalah pilihan yang terbaik lah. Sebab ialah belajar dalam bahasa Arab tapi tiba-tiba menulis dalam bahasa Inggeris. Kalau saya pun jam juga menulis dalam bahasa Melayu, kalau saya jam juga tu. Okey. Okey, ada lagi soalan? Apakah ada soalan daripada salah seorang peserta? Dipersilakan untuk bertanya. Anda dibenarkan untuk membuka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Malu ni tu. Okay. Saya tak tahu soalan ni relevan untuk ditanya atau tak, tapi sebagai seorang mahasiswa saya pun tertanya-tanya juga. Kalau soalan ni ditujukan kepada pihak UIA tentang peratus kelayakan pekerjaan untuk mahasiswa yang graduate daripada UIA tu berapa? Itu je. Terima kasih. Maksudnya employability lah ni. Employability. Okey. Saya tidak boleh memberikan orang kata apa dari segi peratusan, sebab saya tiada maklumat itu dengan saya sekarang. Maknanya kalau Amira, Sister Amira nak, mungkin saya terpaksa cari dan saya terpaksa orang kata apa, saya akan berhubung dengan Amira kemudian melalui WhatsApp lah. Okey. Tapi kita boleh nyatakan di sini yang pasaran bagi pelajar-pelajar UIA memang agak tinggilah, sebab kalau kamu bertanya dengan kebanyakan mereka yang di dalam bidang pekerjaan, dia kata lontar je batu akan kenalah kepala pelajar UIA. Macam gitulah dia punya istilahnya kan, sebab orang kata apa, pelajar UIA datang daripada pelbagai negara, bukan sahaja di Malaysia tapi seluruh negara. Jadi bila diorang habis belajar di Malaysia, dia akan balik ke negara dia dan serve negara dia. Sebab tu bila kita kata lontar je batu, kenalah kepala pelajar UIA. Kalau kita overseas, pergi luar negara, kita akan juga pelajar UIA. Dan saya percaya sekarang ni wakil education Malaysia di Mesir adalah pelajar UIA. Betul? Saya tak ingat nama dia, tapi ada orang bagi tahu saya yang wakil education Malaysia EMI di Mesir sekarang adalah pelajar UIA. So mungkin kamu boleh tengok, sebab pelajar UIA ni macam saya cakap tadi, we are equipped, kita
dibekalkan dengan skill percakapan, skill perhubungan, interpersonal skill tu memang kena ada. Dan presentation setiap kelas, berdiri di depan kelas untuk buat presentation dalam bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa pelajar UIA dalam bahasa Inggeris memang mungkin saya boleh katakan lebih baik daripada universiti lain lah. Saya tak kata yang universiti lain tu tak bagus, tapi saya rasa dari segi pengalaman saya sendiri, penguasaan bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu, penguasaan bahasa Inggeris lebih baik. Doktor nak tambah? Tak ada. Tengok kelemahan pelajar lah, and not necessarily pelajar daripada Mesir, tapi pelajar-pelajar secara general, pelajar-pelajar Melayu kita, mereka ni sangat segan nak bertanya. Macam Amira tadi, padahal duduk dalam orang kata apa, bukan berdepan pun kan, duduk dalam Zoom meeting je, tapi segan nak bertanya. Itu yang saya perasan lah, kebanyakan pelajar-pelajar kita merasakan yang patut ke aku tanya soalan ni soalan bodoh ke tak, macam tu kan, macam orang kata apa, kalau tanya ni macam nanti orang gelak kan. Itu kita kena buang tau, kita kena buang sikap yang begitu ataupun pemikiran yang begitu, sebab untuk seorang lecturer, Morabi Dr. Nur Amali, no question is a stupid question kan. Dia orang kata apa, sebab mungkin dengan ini dia memang tak tahu, dia memang nak tahu. Jadinya patutnya tiada soalan yang apa tidak perlu ditanyalah, begitu. Okey. Saya nak tambah sedikit lah pasal employability, kebolehpasaran. Kebolehpasaran tu berkaitan dengan kita sendiri. Kita sejauh mana kita mampu untuk market ourselves. Dan employability akan datang. Okay. So untuk market ourselves, kita memerlukan nilai-nilai seperti confidence level, skills yang membezakan kita dengan orang lain. Itu yang kita kena tekankan dari sekarang ini. Employability has a close connection dengan marketability, how we market ourselves, what are the values that we have, apa nilai-nilai yang kita ada, dan nilai tersebut dapat membezakan kita dengan orang lain. So insya-Allah di UIA kita ada beberapa nilai tambah, okay, nilai bahasanya, nilai budinya, nilai keislamannya, dan semua itu adalah nilai-nilai yang cukup penting yang membezakan kita dengan produk-produk daripada universiti-universiti yang lain. So kita dah sampai ke pukul 5 suku sekarang kan? Ada lagi soalan tak? Saya minta maaf. Tadi ada berlaku blackout sekejap. Jadinya pengurusi majlis macam tengah usaha nak masuk. Terkeluar ya. Tapi kita teruskan majlis hari ini dengan penutup dan bacaan doa daripada saudara Muhammad Fahmi Yusof. Silakan. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas program Siswazah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kak Maswa ada nak sesi bergambar ke? Bolehlah. Kalau boleh minta semua buka kamera, kita adakan sesi bergambar sekejap. Buka kamera. Tak boleh, internet tadi. Maaf ya. Mungkin masih ada masalah di peringkat universiti kot. Boleh off mic dan kita ambil gambar dulu? Boleh. Baik. Mas, okey Mas. Kejap Kak Maswa, tak boleh. Tak boleh. Sekejap ya. Akak try. Ready? 1, 2. Okey. Satu muka surat je kan? Satu je. Sekali lagi. Takutlah backup. Okay. 1, 2. Okay. Okey, saya bagi pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Mahasiswa Pelajar Pahang di Mesir dengan singkatannya MISTAH. Okey, insya-Allah kalau macam kita nak buat program lagi bolehlah kot kan? Boleh boleh berhubung dengan Amira dan juga siapa ya yang lupa nama. Haikal dan juga Siti Hajar ya. Ya, benar. Okey. Kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kerana kesediaan anda bekerjasama dengan kami lah. Okey. Dah. Baik, dengan berakhirnya sesi bergambar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Moga-moga pencerahan sebentar tadi membuka mata kita tentang program-program, fasiliti dan kemudahan yang disediakan untuk pelajar siswa di sana. Akhir pantun daripada saya, anak gajah dalam cawan diletak di atas peti. Demikianlah kata-kata telah disampaikan. Izinkan saya berundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.